Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk pertama kalinya, Penerbitan Pelangi membawakan anda podcast Memang Wow bersama Pelangi. Saya moderator anda pada hari ini bersama tetamu undangan yang akan mengupas tentang pelbagai isu seputar isu pendidikan. Tapi hari ini untuk episod pertama, kita akan mengupas tentang melangkah ke alam SPM, persediaan awal untuk menghadapi SPM dengan yakin dan berjaya. Saya perkenalkan seorang figura hebat yang dijemput khas sebagai episod pertama podcast kita pada hari ini, iaitu Cikgu Remy. Saya ucapkan selamat datang kepada Cikgu Remy dan terima kasih kerana sudi memenuhi undangan kami. Terima kasih Nas. Okay. Dan sebenarnya bersama kita juga ada pelajar di Zoom ya. Dan terkata tanpa melengahkan masa, saya ceritakan sedikit lah, kata molek kiranya lah. Saya perkenalkan sedikit tentang cikgu di hadapan kita hari ini. Sebelum saya memulakan soalan-soalan cepuk emas dan cemas kan. Okay, tak sabar tu Nas. Itulah saya hanya kenalkan listkan sikit lah. Kata antaranya pencapaian cikgu adalah sebagai guru ikon Kementerian Pendidikan Malaysia, JU atau Jurulatih Utama Kebangsaan Sains KSSM, penyampai radio bukan penyampai radio sukses. Okay. Serta penyampai TV Pendidikan RTM, malah menjadi pembentang slot inspirasi duniaku, STEM Symposium, serta ikon guru STEM negeri Melaka. Wah, memang bukan calang-calang lah. Alhamdulillah, terima kasih Nas. Okay. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa lagi kan, lebih banyak pula intro dia. Saya mulakan sesi pertama. Cikgu dah bersedia? Oh, sudah bersedia. Sangat bersedia kan? Ya, memang sangat teruja dijemput oleh Penerbitan Pelangi pada hari ini. Terima kasih. Kembali kepada apa faktor atau yang perlu diketahui oleh murid-murid untuk melangkah ke alam menengah atas ni. Jadi kalau kita ingat, kita tahulah apa definisi menengah atas ni ialah murid-murid yang akan menjejaki kaki ke tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maknanya sebelum ini mereka berada di menengah rendah, iaitu tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi macam mana, apa yang dia perlu buat persiapan awal sekali untuk melangkah kaki ke 4 itu penting. Sebab kalau mereka salah buat percaturan, nanti dia akan menyebabkan satu kesan yang besar kepada hidup mereka. Kenapa Nas? Sebab yang pertama, untuk melangkah kaki ke 4 ni Nas, dia kena tahu package apa yang ditawarkan di tempat. Contohnya lah, kita bagi makluman secara umum saja. Kita ada package untuk aliran sains. Contohnya ambil biologi, fizik, kimia, matematik tambahan contohnya. Ataupun kita ada aliran perakaunan, ekonomi, perniagaan. Ataupun kita ada aliran sastra, kita ada pendidikan seni visual. Ataupun yang sekarang ini kementerian banyak menggalakkan murid-murid kita masuk ke arah bidang teknik dan vocational. Contoh otomotif lah, kalau yang perempuan pendadanan ke. So mungkin itu adalah satu antara laluan yang mereka perlu kaji di peringkat awal. Supaya apa? Yang keduanya, dia kena tahu setiap elektif yang diambil tentang 4 nanti tu akan menjuruskan kepada bidang pekerjaan. Itu dia penting Nas. Nanti belajar nak sama belajar kat universiti, kena ambil bidang yang kita nak belajar, yang kita nak jadi apa kan, cita-cita kita. Betul. Jadi yang kedua, dia kena relatekan, kena hubung kaitkan elektif yang ditawarkan 4 tu dengan cita-citanya pada masa akan datang. Okey, yang kedua. Dan yang ketiga yang paling penting, sebab murid-murid di tingkatan 1, 2, 3 ini dia tidak ada peperiksaan yang bertaraf peringkat kebangsaan nasional. Jadi mereka tak tahu format sebenar SPM. So mereka tetap 4, dia adalah langkah pertama mereka sebelum mereka melangkah kaki ke SPM. SPM itu sangat penting, sangat besar bagi setiap individu rakyat Malaysia lah. Jadi tingkatan 4 itu ialah titik permulaan untuk mereka mendapatkan apakah format, apakah cara menjawab, apakah cara untuk skor untuk SPM. So 3 perkara yang penting, elektif, bidang pekerjaan dan kita tahu apa format SPM. Itu dia Nas. Okey. Tu saya masa zaman kata nak masuk ke tingkatan 4 dulu, ingat kan? Tingkatan 4 ni waktu honeymoon. Betul. Ramai lagi budak dengan istilah honeymoon. Masih lagi. Ya, bila tingkatan 5 dia terkejut. Sebab tidak bersedia. Ya, jangan. Jadi sewajarnya mereka lepas tingkatan 3 tu kena bersedia untuk tingkatan 4 sekaligus ke arah SPM lah. Betul. Dan apa yang cikgu katakan tadi adalah mereka perlu tahu apa yang sebenarnya
kehendak mereka, misalnya kerjaya mereka. Betul. Sebab takut nanti nak jadi kata aliran sains pergi ambil pula sastra. Contoh dia doktor. Takkan ambil sastra kan? Tak kena. Tak kena pula. Macam tu caranya. Sebab pernah berlaku jugalah. Saya masa saya sekolah dulu. Sepatutnya kata sahabat-sahabat saya ni ke aliran sastra. Tapi kita letakkan ni kata sekolah punya ni lah ke sains. Jadi tak boleh bawa dah. Kena ambil balik. Betul. Itu antara masalah yang kita tak nak berlaku sekarang. Yes, kita harap yang sedang menonton kira memang wow ni jangan tersalah langkah. Jangan tersalah langkah. Betul. Penting. Itu dia. Okey. Beza tak cikgu kalau belajar yang rendah dengan sekolah yang atas ni? Okey, alright. Terima kasih Nas. Okey, macam ni. Sebenarnya dia kalau kita kata strategi mengulang kaji ataupun belajar ni sebenarnya hampir sama. Tak ada banyak perbezaan lah. Tetapi bila faktor umur itu berubah, contohnya kalau menengah rendah, dia murid-murid ni macam dia kurang matang sangat kan. Dia baru lagi masuk ke alam sekolah menengah. Jadi kat situ kita perlukan banyak bimbingan guru. So lebih kepada berpusat kepada guru dan guru kena bimbing secara satu langkah ke satu langkah. Guru jadi facilitator. Yes, betul. Tapi lebih sangat merapati dengan murid lah untuk mencurahkan ilmu dan membimbing. Tapi bila dia menaik tingkat 4, murid-murid yang sedang menonton sekarang ni, kena ingat bila tingkat 4 ini, murid-murid dah semakin matang. Jadi, guru akan lebih kepada macam facilitator. Jadi, guru hanya bagi buka laluan, buka peluang. Okay, ini kita nak belajar. Okay, so cikgu akan bagi sampaikan ilmu terhad. Tetapi selebihnya murid yang kena cek sendiri. So dia kena explore sendiri, eksplorasi sendiri ilmu, sama ada baca buku, contoh buku pelangi lah kan mestinya. Okey, baca buku, okey kena layari internet, kena cari fakta-fakta tambahan untuk bantuan tambahan kepada mereka persiapan untuk SPM. Tak sama. Jadi kat menengah rendah lebih kepada berpusatkan kepada guru, tetapi menengah atas lebih kepada berpusatkan kepada murid-murid. Kepada diri sendirilah. Ibu Saya rasa dia. itu pun perkara penting juga lah, sebab itu adalah untuk menyediakan murid-murid itu sendiri ke arah kata lebih tinggi lagi. Lepas SPM apa lagi? Betul. Di universiti. Betul. Tak ada lecturer nak pergi bimbing kita. Betul lagi betul. Itu adalah sebagai persiapan mereka untuk melangkah ke pengajian tinggi. Persiapan mental dan fizikal sebenarnya. Betul. Contohlah katalah untuk mata pelajaran sains kan. Konsep sains yang dipelajari di menengah rendah yang akan dipelajari dengan lebih mendalam ketika di menengah atas lah. Okey. Bagus soalan. Ini sangat penting Nas dan murid-murid yang sedang menonton pun kena dengar elok apa yang saya nak sampaikan ni. Sebab kalau kita katakan sains sebenarnya dia bukan sahaja daripada menengah rendah mereka dah kena fokus, malah daripada sekolah rendah lagi yang cikgu ajar di sekolah rendah. Betul, dia sangat berhubungkan sehingga SPM. Yang apa yang kita nak sering tekankan ni ialah tentang kemahiran proses sains atau dia ringkasannya KPS. Okey. So KPS atau kemahiran proses sains ni dia diajar daripada sekolah rendah ke menengah atas. Contohnya adalah membuat tujuan, mengenal prinsip pemboleh ubah, pemboleh manipulasi, bergerak balas, buat inference, buat pemerhatian, definisi secara operasi. Sebenarnya itu yang diajar di sekolah rendah, menengah atas, dan ia sekali lagi akan diberi penekanan yang sangat mendalam di peringkat menengah atas. Lebih-lebih lagi soalan-soalan ini akan diuji dalam SPM. Macam tu. Dan ada juga tajuk-tajuk yang hampir sama di mana di menengah rendah dia diajar dan apabila melangkah ke tingkat 4 atau 5 menengah atas ia disambung tapi dengan lebih mendalam. Contohnya tajuk berkenaan dengan teknologi hijau, kelestarian alam sekitar, koordinasi badan dan sebagainya. So dia akan bersambung untuk menengah atas. Tapi jangan risau. Dia kata nanti adakah SPM nanti yang tajuk tentang 1, 2, 3 dia tanya kan? Nasa tanya tak rasanya? Rasanya tidak. Tidak, memang tidak. Jangan risau. Dia hanya bagi peneguhan ataupun pengukuhan untuk menengah atas saja. Yang kita dah bayang 1, 2, 3 tadi tu tidak akan diuji dalam SPM. Betul. Jadi SPM tu lebih kata menyeluruh dan lebih mendalam. Betul. Sebab peringkat tertinggi kan. Betul.